dengan Nabi SAW. Tiba-tiba datang seorang lelaki mengikat pergelangan tangan lelaki yang lain dengan tali kulit. Lalu berkata, "Ya Rasulullah, lelaki ini telah membunuh saudaraku." Maka baginda berkata, "Kalau ia tidak mengaku, adakah engkau boleh mengemukakan keterangan?" Lalu Rasulullah SAW berkata lagi, "Adakah engkau hendak membunuhnya?" Lelaki itu menjawab, "Ya, aku hendak membunuhnya." Jadi hadis ini dari sudut maknanya, Wa'il ni sedang duduk dengan Nabi, datang satu kes orang bawa penjenayah lah yang diikat tangan dia menghadap Nabi SAW. Lalu diadukan kepada Nabi, orang ni telah membunuh. Membunuh. Jadi Nabi kata, kalau dia tak mengaku, boleh bawa saksi ke? Kan? Belum dia jawab, Nabi tanya kepada orang yang bunuh tu, memang niat nak bunuh dia ke? Kan? Maka lelaki tu menjawab, ya, memang dia niat nak bunuh. Jadi kat sini, bila dia mengaku, dia pun dijatuhkan hukuman satu. Dan kalau dia tidak mengaku, maknanya Nabi mengatakan kepada orang itu, hendaklah dibawa saksi. Ya. Jadi maksudnya juga, pengakuan orang yang membunuh sahaja sebenarnya sudah diterima untuk mensabitkan kesalahan membunuh. Ya. Kerana tak ada orang yang saja-saja nak mengaku buat salah. Apatah lagi kesalahan yang menyebabkan dia dijatuhkan hukuman bunuh. Lagilah dia yalah tak ada orang main-main lah nak mengaku begitu lah. Ya. Okey, tu satu hadis. Kemudian hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan daripada Rafiq bin Khadij, katanya, "Asbaha rajulun minal ansar bi Khaybar maqtulan. Fantalaqa awliya'uhu ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fadzakaru dzalika lahu. Faqala lakum syahidani yashhadani ala qatli sahibikum." Jadi di waktu pagi lagi ada seorang daripada kaum Ansar di Khaybar telah dibunuh. Maka pergilah ahli waris lelaki yang dibunuh tadi menghadap Nabi SAW. Lalu mereka menceritakan tragedi itu kepada baginda. Maka baginda pun berkata, "Kamu hendaklah membawa 2 orang saksi yang menyaksikan kedua-duanya mengenai pembunuhan sahabat kamu itu." Ya. Jadi tuan-tuan, kita faham kalau dari segi umum kehidupan Nabi ni menjadi rujukan bukan bab ibadah je. Bukan orang tak tahu sembahyang, puasa, zakat, haji dan perkara yang berkaitan dengan kita panggil ibadah khusus. Tetapi persoalan-persoalan kehidupan, jenayah-jenayah yang berlaku, semuanya dirujuk kepada Nabi SAW. Dan dalam menentukan hukuman dan sebagainya, Nabi memang sangat adil. Jadi untuk berlaku adil, bila orang datang mengadu sahabat dia dibunuh gini, Nabi kata bawa saksi 2 orang. Yang dua orang itu memang nampak pembunuhan itu berlaku. Supaya bila ditanya tentang pembunuhan itu dan sebagainya, kedua-duanya dapat menjelaskan bagaimana pembunuhan itu, dipaksa tak dipaksa, niat tak niat, dengan alatnya macam mana. Itu semua nanti menentukan hukuman yang akan dikenakan kepada orang yang membunuh itu. Jadi sebab itu Nabi kata, hendaklah dia datangkan 2 orang saksi lelaki. Cukup dengan 2 orang saksi lelaki. Okey, jadi berdasarkan 2 hadis ini, nak mensabitkan kesalahan jenayah membunuh, satu dengan pengakuan pembunuh itu sendiri, yang kedua dengan kaedah 2 orang saksi lelaki yang adil. Okey. Yang seterusnya, masa untuk melaksanakan hukuman qisas. Perkara 114-1. Hukuman qisas boleh dilaksanakan setelah hadir ahli-ahli waris orang yang dibunuh.
yang telah balik semuanya, dan mereka telah menuntut supaya hukuman qisas itu dilaksanakan. Ya, satu nak laksanakan tu kena jumpa semua waris-waris, ya, untuk ditanyalah ada tak ruang pengampunan dan sebagainya. Ya, jadi kalau dah datang yang balik semualah, yang belum balik ni tak payah dia ambil kira lah kan. Maka yang itu bolehlah dilaksanakan. Yang kedua, seorang yang telah sabit kesalahannya membunuh seorang lain dengan adanya salah satu dari bukti yang disebutkan, pihak pemerintah hendaklah bersegera melaksanakan hukuman qisas itu, kecuali pembunuh itu seorang perempuan yang sedang hamil. Maka dalam kes ini, hukuman qisas itu ditangguhkan sehingga perempuan tadi melahirkan anaknya. Ya, jadi maknanya hukuman ni jangan tunggu lama-lama lah. Sebab dendam orang ni nanti makin lama tak selesai dan sebagainya kan. Ya, jadi kes tu seberapa boleh, seberapa cepatlah yang boleh diselesaikan. Ya. Tapi kadang-kadang kes-kes yang tak selesai ni, ya, yang didakwa tak datang lah, saksinya tak datang lah, dia macam-macam yang menyebabkan dia tangguh dan sebagainya. Ya. Tapi seandainya orang yang membunuh itu perempuan yang hamil, oleh kerana bayi dalam kandungan itu bukan bayi yang bersalah dan sebagainya, tak bolehlah bila maknya dibunuh akan mati bayi itu. Jadi kena tunggu dia melahirkan anaknya dulu, ya, barulah boleh dibunuh. Bunuh itulah. Ya. Okey. 115-1. Untuk menyempurnakan pelaksanaan hukuman qisas yang telah dijatuhkan oleh hakim ke atas pembunuh tertakluk kepada 3 syarat. Yang pertama, orang yang hendak menuntut hukuman qisas itu mestilah orang yang berakal dan baligh. Ya. Yang kedua, kesemua ahli waris orang yang dibunuh itu mestilah bersetuju supaya hukuman qisas yang telah dijatuhkan oleh hakim ke atas pembunuh itu dilaksanakan. Hukuman qisas yang dikenakan ke atas pembunuh itu tidak melibatkan kepada orang lain. Ya, jadi itu syarat dia. Okay. Ahli waris orang yang dibunuh yang berhak menuntut hukuman qisas ke atas si pembunuh ialah ahli waris yang mukallaf. Kerana mereka adalah orang yang telah dipertanggungjawabkan oleh Allah untuk melaksanakan hukum-hukumnya. Ya. Jadi kalau katakan ahli warisnya belum mukallaf, dia tak boleh menuntut lah kan. Jika ahli waris yang tak menuntut hukuman qisas ke atas si pembunuh itu masih kanak-kanak ataupun gila dan tidak ada seorang pun yang berhak untuk menjadi ganti mereka itu bagi menyempurnakan tuntutan hukuman qisas itu, misalnya tak ada bapa, tak ada orang yang menerima wasiat, tak ada hakim, maka dalam kes ini pembunuh itu hendaklah dikenakan hukuman penjara sehingga kanak-kanak yang menjadi ahli waris orang yang bunuh itu balik dan siuman ahli waris yang gila tadi. Ya, jadi maknanya tak boleh dilaksanakan hukuman itu sampai anak tadi dia balik. Maknanya kena penjara dulu. Sampai anak tu balik, ya. Seandainya dia mengampunkan, kerana ruang pengampunan tu pada waris. Kalau dia tidak mengampunkan, barulah pada waktu itu dilaksanakan hukuman bunuh tadi, ya. Jadi maknanya kan takut nanti tak ada waris, tiba-tiba bila budak ni balik, kenapa dibunuh? Kan elok dimaafkan aja. Dah, hukuman dah berjalan. Ya. Jadi sebenarnya hukuman, yalah, memang kalau dah selesai tadi, segerakanlah kan. Tapi kalau misalnya yang belum selesai, kena selesailah. Maknanya sampai ada cukup segala-gala syarat-syaratnya lah. Ya. Okey. Hukuman penjara dalam kes yang disebut dalam perkara 3 tadi telah dijalankan dan dilaksanakan oleh Muawiyah ke atas Hadbah bin Hashram yang telah dijatuhkan hukuman qisas sehingga anak lelaki yang dibunuhnya itu balik. Kes ini telah berlaku di zaman sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam dan tidak seorang pun dari kalangan sahabat yang membantah dan mempertikaikan hukuman penjara ke atas si pembunuh itu. Ya, jadi di zaman sahabat bila berlaku kes macam tu, ya, tak ada waris-waris yang
sama ada menuntut untuk laksanakan atau memaafkan, tak ada. Maka ditunggulah waris tadi sampai dia balik. Bila dah balik, barulah dia jatuh hukuman, dan sepanjang tempoh itu dipenjaralah orang yang membunuh tadi, ya. Okey. Kemudian kesemua ahli waris orang yang dibunuh itu mestilah bersetuju hukuman kisos yang telah dijatuhkan ke atas pembunuh itu dilaksanakan. Dan tidak boleh sebahagian daripada ahli waris yang dibunuh tadi berkecuali dari persetujuan itu. Andainya didapati sebahagian daripada ahli waris orang yang dibunuh itu tidak diketahui di mana ia berada, atau ia masih kanak-kanak lagi atau gila, maka hukuman kisos ditangguhkan menunggu ahli waris yang gaib tadi hingga ia pulang, dan menunggu ahli waris yang kanak itu balik, dan menunggu ahli waris yang gila itu siuman. Dan hukuman kisos yang dikenakan ke atas si pembunuh itu tidak melibatkan kepada orang lain. Misalnya seorang perempuan yang hamil membunuh seorang yang beriman, tidak boleh dilaksanakan hukuman kisos di mana perempuan itu dalam keadaan hamil. Malah hukuman itu hendaklah dilaksanakan sehingga perempuan tadi melahirkan anaknya. Sebab anak itu dia adalah orang lain, ya. Orang lain maknanya bukan orang yang melakukan jenayah itu, ya. Kes ini merujuk hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Iza qatalat mar'atu 'amdan lam yuqtal hatta tad'a ma fi batniha in kanat hamilan wa hatta takaffala waladuha." Bila seorang perempuan hamil membunuh, ya, seorang yang lain dengan sengaja, tak boleh dibunuh perempuan itu di masa hamilnya, sehingga ia melahirkan anak yang dikandungnya, dan sehingga terjamin anaknya ada orang yang menyusukan, ada yang menjaga dan sebagainya, ya. Jadi itu, ya, bagaimana untuk menyempurnakan, ya, pelaksanaan hukuman kisos, ya. Jadi sebenarnya kalau kita tengok, ya, pendetailan ini menunjukkan Islam ni agama yang sangat sempurna, yang mengatur kehidupan manusia pada perkara-perkara jenayah-jenayah seperti ini pun, ya, secara detail, ya, diajar oleh Nabi SAW supaya tidak ada orang yang teraniaya, ya. Okey. Kemudian alat untuk melaksanakan hukuman kisos 116, ya. Alat yang digunakan untuk melaksanakan hukuman kisos mestilah sama seperti alat yang digunakan oleh si pembunuh ketika ia membunuh orang yang dibunuhnya. Kecuali lama tersiksanya orang yang dikisos tadi menanggung kesakitan dengan menggunakan alat itu, maka dalam kes ini alat yang digunakan untuk melaksanakan hukuman kisos itu mestilah menggunakan pedang. Sabda Rasul SAW, "La quda illa bisayfi," tidak ada hukuman kisos itu kecuali dengan menggunakan pedang, ya. Kenapa kita kata pertamanya guna alat tu, ya, alat yang dia gunakan, ya, kerana keseksaan yang samalah hendak diberikan kepada dia. Satu. Yang kedua, kalau orang tu hukum penjenayah tadi membunuh dengan kaedah mendera orang tu sampai mati. Contohnya cincang sikit kan, potong tangan, kelar kan sikit. Memang nak dera betul lah supaya mati. Jadi bila nak hukuman balas itu, Nabi kata pakai pedang. Maknanya sekali hayun je. Jangan dikelar-kelar begitu, kerana tujuannya adalah supaya mati sama, ya. Jadi maknanya dalam melakukan walaupun jenayah tu lebih berat lah kita katakan, dalam bunuh, dalam keadaan menyiksa orang tu kan, dia cukuplah dengan sekali hayun pedang je, ya. Biar cepat jugalah matinya, ya. Tidaklah menyiksa penjenayah itu juga, ya. Okey, jadi itu alatnya. Sebab yang menggugurkan kisos. Kisos boleh gugur, ya. Walaupun dia adalah hukuman yang telah ditetapkan oleh Allah, tapi kisos boleh gugur. Tak macam hudud, ya. Hukuman kisos boleh digugurkan daripada pembunuh dengan adanya salah satu sebab berikut. Satu, kemaafan daripada semua ahli waris orang yang dibunuh. Ya, kemaafan semua ahli waris. Susah. Kalau kemaafan seorang, mungkin dalam banyak-banyak tu seorang, ya, boleh maafkan. Tapi dalam banyak-banyak tu
nak semua memaafkan, dia bukan satu perkara yang mudah lah. Ya. Tapi adalah ruang kemaafan itu. Ya. Yang kedua, kematian orang yang melakukan pembunuhan itu. Orang tu mati dulu belum dihukum. Ya. Mungkin waktu dia bunuh tu, dia sendiri cedera ke apa ke, dia sendiri mati. Ya. Dia gugurlah sebab dah mati. Kan? Jangan pula bila dah mati tu pancung juga masa dah mati. Kan? Dia dah mati sudahlah. Kan? Yang ketiga, telah wujud perdamaian dan penyelesaian di antara pembunuh dengan ahli waris orang yang dibunuh. Maknanya dah ada kemaafan, ada perdamaian, ada bayar ganti rugi dan sebagainya. Maka gugurlah hukuman kisos itu. Ya. Okey. Seorang yang melakukan pembunuhan dan telah sabit kesalahannya mengikut peruntukan yang disebutkan, wajib dikenakan hukuman kisos di mana hukuman itu tertakluk di bawah peruntukan yang telah disebutkan. Hukuman kisos adalah hukuman Allah yang didapati nas-nasnya dalam Quran dan hadis Rasul, yang wajib dilaksanakan setelah didapati bukti untuk mensabitkan kesalahan pembunuh itu. Ya, saya sebut tadi bahawa dalil-dalil dia semua tadi kan, hukuman-hukumannya itu. Ya. Jadi dia memang hukuman daripada Quran dan juga daripada hadis. Tetapi hukuman kisos ke atas pembunuh boleh digugurkan dengan kemaafan dari ahli waris, orang yang dibunuh yang berakal lagi mumayyiz, kerana kemaafan itu semata-mata dengan budi bicara seorang yang tidak dimiliki oleh kanak-kanak yang belum mumayyiz dan orang yang gila. Jadi maknanya bila waris semua yang telah dewasa memaafkan orang yang membunuh, maka hukuman kisos itu tidak boleh dilaksanakan. Ya. Okey. Dalam kes pembunuhan, apabila waris orang yang dibunuh itu memaafkan ke atas si pembunuh, maka hakim tidak berhak untuk menghalang kemaafan dari ahli waris orang yang dibunuh tadi. Dan hakim tidak berhak juga menolak dan membantah tuntutan ahli waris supaya si pembunuh itu dikisos. Hakim ni, dia tentukan salah ataupun tidak je. Dah sabit salah, serah kepada ahli waris. Dan dia tak boleh pengaruhi ahli waris ni. Katalah ahli waris semua, tak apalah, kami maafkan. Nak maafkan ke orang macam ni? Contohnya lah. Hakim tu kan. Dah sabit salah kan? Nak maafkan ke? Tu kan. Tak payah maaf lah. Tak boleh. Dia tak ada hak. Kalau semua waris kata memaafkan, laksanakan hukuman. Ataupun semua waris kata bunuh. Kisos orang ni. Hakim dia tak boleh, tak nak maafkan ke? Dia tidak boleh. Ya? Tidak boleh menolak dan tidak boleh membantah tuntutan daripada waris tadi. Jadi tuan-tuan, dalam kisos, memang yang berhak nak maafkan ke nak tentukan hukumannya dijalankan atau tidak, waris saja. Jadi waris ni akan betul-betul rasa lega. Kalau dia bagi maaf pun dia lega. Kalau dia jatuhkan hukuman supaya dijalankan pun dia lega. Ya? Atas jenayah yang dilakukan ke atas saudara dia tadilah. Ya? Anaknya ke bapaknya ke tak kira lah. Ya? Apabila pembunuh yang telah dijatuhkan hukuman kisos itu mati, maka gugurlah hukuman kisos itu kerana terhalang menyempurnakannya dengan sebab mati si pembunuh tadi. Maka dalam kes ini wajib bagi ahli waris si pembunuh membayar diat dari harta peninggalan si pembunuh itu. Ya, orang yang bunuh tadi belum dijatuhkan hukuman, dah mati. Bila dia mati dulu sebelum dihukum, maka tuntutan daripada waris orang yang kena bunuh tu tak selesai. Ya. Nak dibunuh dah mati dah. Maka dia kena bayar diat, kena bayar ganti rugi. Mana nak bayar? Pusaka dia lah. Bila dia mati, harta tu kena bayar dulu. Dia tak bolehlah anak dia agih-agih cepat nanti kena ambil tadi. Ya, harta peninggalan dia tu kena ambil dulu, kena bayar dulu. Sebab tu tuan-tuan ya, kita kena fahamlah bab-bab harta pusaka, bab-bab hutang, bab macam-macam lah ya.
yang menyebabkan tuntutan ni, contohnya adalah satu kes, saya tak nak sebutlah kes tu, tapi kesnya kan, seorang tu dia kena bayar denda dan sebagainya. Jadi oleh kerana dia tak bayar denda dia dan dia akan mendapat pusaka, maka pusaka itu mahkamah tahan. Kerana pusaka itu akan digunakan untuk membayar dendanya nanti. Nampak? Tu boleh berlaku begitu. Jadi begini juga. Maknanya harta tu ditahan, bayar dulu diat, kalau lebih baru agih. Ya. Kemudian dalam kes pembunuhan, jika pembunuh itu telah berdamai dengan ahli waris orang yang dibunuh untuk membayar diat, dan ahli waris orang yang dibunuh tali bersetuju menerima diat, maka gugurlah kisos yang telah dijatuhkan ke atas pembunuh tadi. Ya. Kalau dah dimaafkan, sanggup nak bayar diat, maka bayarlah diat tu. Jadi tak bolehlah dihukum kisos pula. Ya. Kerana dah setuju untuk kisos itu tidak dijalankan tetapi dibayar dengan satu ganti rugi, satu nilai. Ya. Okay. Seseorang yang melakukan pembunuhan boleh dibebaskan dari hukuman kisos disebabkan perkara berikut. Satu, orang yang dibunuh adalah anak dari orang yang membunuh hingga ke bawah. Kalau yang bunuh tu bapaknya ataupun atuk bunuh cucu, yang tu tak boleh kena kisos. Ya, satu. Kedua, orang yang dibunuh tidak sedarjat dengan si pembunuh dalam perkara agama dan kemerdekaan. Ni darjat ni bukan kaya, miskin. Tengok-tengok orang T20 bunuh B40. Dia kata, ni tak sedarjat, tak boleh kena kisos. Tak. Dia sama. Ya. Yang dimasukkan tidak sedarjat ni orang merdeka dengan hamba. Itu masuk tak sedarjat. Orang Islam dengan bukan Islam. Itu tidak sedarjat. Ya. Okay. Ketiga, si pembunuh tidak secara langsung melakukan pembunuhan tetapi hanya dengan menolong atau memberi jalan cara-cara melakukan pembunuhan. Satu. Ataupun dia hanya menahan orang yang terbunuh untuk tujuan pembunuhan. Dia tak bunuh, tapi dialah yang kurung orang tu. Kan? Ni apa nama? Subahat lah, kan? Orang yang bersubahat pembunuhan tu. Menahan orang yang terbunuh untuk tujuan pembunuhan si bunuh tadi. Ketiga, menyuruh seseorang melakukan pembunuhan ke atas orang yang terbunuh. Dia menyuruh orang. Dia yang bayar upah. Tapi dia tak melakukan pembunuhan itu. Ya. Memaksa orang lain supaya melakukan pembunuhan mengikut syarat-syarat paksaan. Okay. Pembunuhan itu dilakukan ialah disebabkan tersalah. Bukan dilakukan secara langsung. Ya. Jadi, pembunuh tadi boleh terlepas atau dibebaskan daripada kisos kalau kan kita ada 3 jenis pembunuhan kan, iaitu pembunuhan yang tersalah, ya, bukan sengaja dan bukan separuh sengaja. Yang kelima, ahli waris orang yang terbunuh itu tidak diketahui siapa orangnya dan tidak diketahui juga tempatnya, tak tahu siapa warisnya. Ya, lepas dibunuh cari warisnya tak jumpa. Ni jenis orang tak ada saudara, kita pun tak tahulah, kan? Mungkin dia tak ada anak, adik-adiknya dah mati semua ke apa ke, kan? Jadi tak jumpa. Ya? Jadi bila tak jumpa, hakim dia bolehlah buat keputusan, kan? Ataupun pembunuhan itu bukan berlaku dalam negara Islam. Ya? Jadi bila bukan dalam negara Islam, maka undang-undang yang dijalankan tu bukan undang-undang Islam. Ya? Kita ni bagus jugalah mengaku sebagai negara Islam, kan, walaupun undang-undang Islam belum dilaksanakan, kan. Ada juga dia kalau bahas tentang negara Islam ni, ada juga yang tak setuju Malaysia ni negara Islam, kan. Tapi tak apalah, kita mengakulah Malaysia negara Islam. Saya rasa lebih baik, ya, kita mengaku begitu, dan juga supaya ada rasa hormat lah orang bukan Islam. Kerana Islam ni agama rasmi dan sebagainya, kan, dalam perlembagaan, maka kita mengakulah kita sebagai negara Islam lah. Senang tu, ya.
Cuma belum melaksanakanlah undang-undang. Okey, contoh kalau ada penanya tanya terus ya. Seterusnya menahan dan memegang orang yang untuk dibunuh. Seseorang yang menahan dan memegang seorang yang lain untuk dibunuh hendaklah dipenjara sehingga mati sebagai balasan menahan dan memegang orang yang dibunuh tadi. Walaupun dia tak kena kisos hukuman bunuh, hendaklah dia dipenjara sampai mati, ya. Dan si pembunuh itu pula wajib dikenakan kisos. Hukuman ini berdalilkan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan daripada Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Idza amsaka ar-rajulu ar-rajula wa qatalahu al-akhar yuqtalu allazi qatala wa yuhbasu allazi amsaka. Bila seorang menahan seorang dan orang yang dipegang itu dibunuh oleh orang lain, maka hendaklah dibunuh orang yang membunuh itu dan dipenjarakan orang yang memegang tadi. Kita kalau adalah benda-benda wang bergaduh dan sebagainya, jangan masuk-masuk campur lah. Sebab dia manusia ni kan, kadang-kadang dia hilang pertimbangan dia. Ya. Saya pernah tengok satu video lah, kes. Katanya budak tu mencuri lah. Ya. Curi diikat tangannya. Baring kan lah. Baring. Ya. Elok je mula-mula. Orang marah-marah. Yang seorang datang maki. Lama-lama geram. Yang seorang tendang. Tengok orang tendang. Yang lain lagi lah. Entahlah macam mana. Entah dalam keadaan tu. Ada seorang ni punya geram tu. Dia ambil batu tu kan. Dengan ni besar lagi lah. Dengan buku ni besar lagi. Gitu. Dihentaknya juga kepala orang tu. Matilah budak tu. Dan yang mencuri mati. Tak ke jadi kes bunuh tu. Ya, dalam Islam pun kalau curi ni potong tangan je. Tapi dia sebab tu kita ni jangan buat hukum sendirilah. Ya, sebab tu bila ada perkara-perkara macam ni jangan diprovok-provok, cari jalan yang betul lah, ya, yang betul. Kadang-kadang orang saja provok supaya makin ganas lah kan, umpamanya kan. Jadi bila berlaku begitu, ada satu kes pula ya, yang lain. Kerana menghukum lebih daripada kadar yang sepatutnya dan sebagainya. Ya, jadi kita ni kena lebih apa ya? Memanglah orang kata senang lah nak cakap sabar lah itulah kan dalam situasi tertentu tu. Tapi kena lebih mengawal nafsu kita lah, ya, lebih mengawal nafsu. Dia macam mana ya? Manusia ni sikap nak membalas tu bila dia geram kan. Tadi saya tengok satu pemandu Grab. Saya pun tak tahulah apa dia punya kelang kabut tu. Dia himpit satu bas. Sampai dekat sembah tu, sebab dia ada dua bas. Jadi dia himpit masuk celah bas tu. Marahlah driver tu kan. Berhenti kat stesen bas, dia pula berhenti kat situ. Memang dia halang terus, tak boleh bergerak. Itu. Saya tengok saya kat belakang lah. Tengok pintu bas terbuka. Tengok ini nak gaduh ke tak gaduh ni. Kita duduk fikir kat belakang lah. Tengok, tapi nasib baiklah masing-masing tak keluar daripada kenderaan kan. Bila bas tu dah jalan pun kereta tu dia ngelak-ngelak lah. Kata nasib baiklah kau ngelak-ngelak. Kalau kau terus juga mungkin benda tak baik lah kan. Jadi kita ni yalah, naik kenderaan pun ikut peraturan lah kan. Ikut peraturan ya. Okey. Kemudian perkara 120. Dalam kes pembunuhan, jika ahli waris orang yang dibunuh tidak diketahui siapa orangnya, tidak diketahui pula di mana tempatnya, mana hukuman kisos yang telah dijatuhkan oleh hakim ke atas pembunuh itu hendaklah digugurkan. Kerana tidak didapati orang yang berhak untuk menuntut hukuman kisos dan dia tadi. Ya. Kemudian seseorang yang melakukan pembunuhan boleh dibebaskan dari hukuman kisos jika pembunuh itu berlaku dalam negara yang bukan negara Islam. Dalam kes ini, seseorang yang melakukan pembunuhan bukan dalam negara Islam, hukuman kisos yang telah dijatuhkan ke atas si pembunuh itu hendaklah digugurkan.
Kerana timbul keraguan siapakah sebenarnya pembunuh orang itu, adakah orang Islam ataupun orang yang kafir. Begitu juga ada yang berpandangan bila kita berurusan dengan bank di negara bukan Islam, ya, maka urusannya banyak riba. Pada waktu itu ada keharusan, ya, ataupun dia tak jadi riba, macam itulah, ya. Nah, tapi dekat Malaysia ni pada saya lah pilihan tu dah banyak, ya. Mungkin tahun 90-an dulu dia tak banyak pilihan, ya, maknanya dah ada lah bank Islam. Bank Islam tu tahun 82 kot, kalau tak silap saya lah, kan. Jadi tahun 90-an tu bank Islam pun baru nak hidup dan sebagainya. Waktu itu boleh lagi lah kita kata sukar, ya. Tapi sekarang ni dengan sistem perbankan Islam, banyak bank-bank yang telah melaksanakan sistem Islam tu, kita dah tak boleh lah, kena tukar lah, akaun-akaun kita yang konvensional tu kena tukar, Okey. Dalam kanun jenayah syariah, seseorang yang memberi dan yang menyediakan suatu benda yang mengandungi racun untuk makan atau minum kanak-kanak yang belum memayis, atau orang gila, atau mereka itu mati disebabkan makanan atau minuman bahan yang beracun tadi, pembunuhan itu adalah pembunuhan yang sengaja dan mereka yang melakukan jenayah itu wajib dikenakan hukuman kisos. Ya. Jadi kalau yang dikatakan bunuh tu bukan sahaja dengan senjata, bukan dengan tangan dan sebagainya, tapi kalau dengan bahan-bahan yang boleh menyebabkan kematian. Ini memang sengajalah letak racun, umpamanya. Dalam kes ini juga wajib dikenakan hukuman kisos ke asas penjenayah yang memberi dan menuangkan racun ke dalam makanan atau minuman seorang yang balik lagi berakal, dan dipaksanya mereka itu makan atau minum bahan yang telah bercampur racun tadi, lalu mereka itu mati. Kerana biasanya orang yang termakan atau terminum bahan yang beracun itu akan menyebabkan mereka itu menjadi mati. Ya. Sebab itu nak sediakan makanan ni pun, ya, satu, jaga kebersihan lah. Ya. Tak kira lah niaga ke, kenduri ke apa ke, kan. Jadi tolong jaga kebersihan daripada keracunan dan sebagainya. Ya. Ini kadang-kadang buat kenduri habis semua, orang cerit-berit apa semua tu, kena tengok lah, kan. Cara masaknya ke ataupun airnya ke apa ke, kena diperhatikan lah yang tu, ya. Bukanlah niatnya nak bunuh orang, kan, ya. Dalam kes ini juga seorang yang menyampurkan makanan minuman dengan racun diberikan makanan minum itu pada kanak-kanak dan orang balik lagi berakal supaya mereka memakan dan minum bahan yang telah bercampur dengan racun tadi tanpa suatu paksaan. Dan mereka ketika makan atau minum bahan itu tidak mengetahui bahan itu telah dicampur dengan racun dan mereka itu mati disebabkan makan atau minum bahan itu, maka pembunuh itu adalah pembunuh yang serupa dengan pembunuhan yang sengaja. Ya? Jadi dia kena kisos juga. Kes yang disebutkan dalam Ceraian 3, penjenayah yang melakukan jenayah tersebut wajib dikenakan hukuman diat saja, tidak wajib dikenakan kisos. Kerana mereka yang makan dan minuman bahan tersebut adalah dengan kemahuan mereka sendiri tanpa suatu paksaan ke atas mereka untuk memakan atau minum bahan yang bercampur racun tadi, ya. Jadi maknanya memang dia tak tahu, ya, tapi dibuat itu memang untuk bunuh orang umpamanya, tersalah niatnya orang lain makan ke umpamanya, boleh jadi orang ini dikena bayar diat mughallazah, ya. Sebab tu kita sendiri bila nak makan tu kena berhati-hatilah, jangan main ambil makan begitu sajalah, ya. Okey. Pembunuhan dengan menenggelamkan dan membakar, ya. Ini membunuh dengan cara selam orang, ya. Pembunuhan dengan menenggelam dan membakar ialah mencampak dan melontarkan orang lain dalam api atau air yang tidak mungkin orang itu terlepas daripada api atau air itu, ya. Maknanya orang tak pandai berenang ke umpamanya, campak dalam air, ya. Ataupun diikat orang tu, campak dalam air, mati dia, ya. Maka pembunuh tersebut adalah pembunuhan yang sengaja, wajib dikenakan kisos, ya. Jadi itu memang niat bunuh lah, dengan cara campak orang dalam air, kan. Diikat pula tu, mematilah orang tu, ya.
Jika orang itu mencampakkan orang lain ke dalam air yang boleh tenggelam dalamnya, lalu orang itu mati dalamnya, maka wajib dikenakan kisos penjenayah itu kerana penjenayah tadi mencampakkan seseorang ke dalam tempat yang memang boleh mematikan. Dalam kes ini juga jika air itu sedikit yang tidak boleh tenggelam di dalamnya dan orang itu dimakan oleh ikan yang besar dan mati disebabkan oleh ikan yang besar tadi, maka tidak wajib dikenakan hukuman kisos ke atas penjenayah itu. Malah wajib dikenakan ke atasnya diat pembunuhan yang serupa dengan pembunuhan yang sengaja kerana seorang itu mati disebabkan perbuatan jenayah tadi. Ya. Dia campak orang, memang airnya dah cetek lah umpamanya kan. Rupanya bukan ikan dia, buaya pula. Contohnya lah kan. Dan dia pun mungkin tak tahu kat situ ada buaya ataupun ikan tadi. Kan? Jadi itu serupa dengan sengaja. Jadi kena diat. Dia kadang-kadang orang gurau macam tu lah kan. Ya. Saya dulu pernah lah ikut kat Terengganu tu ada program anak angkat ikut nelayan pergi tengah laut. Kan. Nah kita berenang pun tak pandai. Kan. Balik tu naik dia kapal besar tak boleh pergi tepi kan. Dia naik bot pancung tu kan sampai tepi. Okey dah sampai kata dia. Ni tak boleh pergi tepi kata, kalau pergi tepi sangat nanti apa sangkut. Kita pun tak tahu pantai Terengganu kan macam ni terus. Bukan macam Morib kan. Masuk ya Allah, nasib baik tak mati aku kan. Terjun bukan main ingat cetek. Waduh basah habis semua kan. Jadi nak gurau ni kita tak pandai berenang. Nasib baik tak mati kan. Ya. Tapi lah kalau kita berenang diselamatkan. Okey. Jika seorang yang dicampakkan ke dalam air itu mungkin dapat melepaskan dan menyelamatkan dirinya daripada tenggelam dengan berenang atau bergantung pada kayu. Lalu ditinggalkan oleh penjenayah tadi, orang itu berenang atau bergantung ke itu, maka tidak wajib dia kenakan hukuman kisos dan tidak wajib dia kenakan diat. Maka dalam kes ini hakim adalah mengenakan hukuman ta'zir ke atas penjenayah itu mengikut yang difikirkan perlu. Jadi maknanya ini kes-kes bunuh bukan direct matilah ni ya. Dia ada sebab-sebab lain ya. Okey, pembunuhan dengan mencekik leher. Ya. Sikit lagi tuan-tuan nak habiskan bab ni. Pembunuhan dengan mencekik leher seorang atau orang yang dicekik tadi mati disebabkan cekik tadi. Pembunuhan itu adalah pembunuhan yang sengaja. Yang wajib dikenakan kisos. Hukuman ini jika biasanya cekikan itu boleh mematikan dan mati disebabkan tu cekik. Kalau cekik memang sampai mati tu memang bunuh dengan sengaja lah. Ya, okey. Dalam kes ini, jika seorang itu mencekik leher seorang yang lain, yang biasanya cekikan seperti itu taklah matikan, tapi dia mati, maka pembunuhan itu serupa dengan sengaja. Ya, itu. Jadi jangan main cekik-cekik leher orang lah. Itu je. Ya, kerana dia bukan cekik tau. Ni yang duk apa ni? Duk pusing-pusing kepala orang ni. Ha? Biar bunyi kerkek ini bahaya. Ini semua saraf ni. Ya? Kalau silap sikit je. Tak apalah yang memang belajar chiropractic tu memang dia ada ilmu dia tu. Adalah kadar tarikan dia tu. Tak apalah yang tu. Itu untuk orang berubat apa kita tengok kadang. Tapi ini yang tak pernah pun. Ada lengu-lengu. Mai kata dia. Mai pernah. Saya pernah tengok ada seorang tu. Budak kecil lah duk main video. Lengu-lengu dia datang. Tergulik terus mati. Ini bukan main-main lah. Benda urat-urat ni. Leher kan. Jika seorang mencekik leher seorang lain dan ditinggalkan orang itu merasai kesatikan hingga mati, maka dalam kes ini wajib dia kenakan kisos ke atas penjenayah tadi lah. Okay. Jika seorang yang dicekik itu bernafas selepas dicekik tadi, selepas itu ia pun sakit, kemudian dia mati, maka tak wajib dia kenakan kisos ke atas penjenayah itu kerana zahirnya orang itu mati bukan disebabkan cekikan itu. Jadi maknanya kena ta'zir pamannya. Jadi kalau kita cekik sikit, rupanya besoknya makin sakit makin mati dia kan. Sesak nafas ke umpamanya jadi menyebabkan kematian. Okey. Itu kes pembunuhan yang kena kisos ya.
Jadi insyaAllah pada kuliah yang akan datang kita akan membincangkan pula berkenaan dengan mencederakan orang. Kisos bab cederakan orang bukan dalam bab bunuh lah. Wallahu alam. Jadi tuan-tuan yang mati Allah, insyaAllah kita nak raya haji dah ni ya. Lagi berapa hari lah? Dalam hari ni 13, kita raya 29 ya. Ada 16 hari lagi lah lebih kurang. Ya. Jadi moga-moga pertama kawan-kawan kita yang dapat pergi haji, dapat haji yang mabrur ya. Dan kita yang tak pergi haji ni juga carilah ibadah-ibadah yang 10 hari pertama daripada bulan Zulhijjah dengan puasa-puasa sunatnya. Kemudian hari raya nanti harapnya setiap keluarga itu berusaha lah supaya satu keluarga itu sekurang-kurangnya satu bahagian lah. Berkongsilah dengan anak-anak ke apa ke biar cukup sekurang-kurangnya satu bahagian untuk korban ya. Saya pun tak tahu lah kat surau ni berapa ekor tahun ni. Berapa ekor Pak Ibn? 11. Yang dah 11 ya. Yang masih kosong ada 20 ekor lagi. Jadi boleh siapa yang mendaftar boleh daftar ya. Adalah surau mana dia kata nak banyak-banyak nanti tak siap lah ustaz kata dia kan. Saya kata senang aja kan. Lepas sembelih potong 4 siapa nak ambil bawa balik selesai kan. Jadi cepat habisnya. Kalau nak cepat selesai kan ya. Jadi sebenarnya beramai-ramailah mudah-mudahkan korban itu ya. Semoga semuanya dapat beramal dengan amal yang baik lah dengan korban itu. Sama dia nak korban dengan surau ke nak korban. Kalau tak cukup sangat duit cari yang murah-murah sikit kalau negara ke pulanglah ke nak korban lembu sado ke tahun ni kan. Saya tengok dekat mana ya. Masjid Taqwa kot. Satu bahagian 2,500 berapa. Lepas tu ada gambar lembu Brazil kata dia kan. Saya pun tanya, ni memang gambar lembunya ke contohnya? Dia kata memang tu lah gambar lembunya. Memang dia nak beli tu dia dah ambil gambar satu-satu. Jadi dia dah letak lembu ni, lembu ni, lembu ni. Jadi tengok. Jadi orangnya suka lembu yang mana ada letak nama kat situ lah kan. Oh bagus juga kan ya. Ini selalu letak gambar lembu, kita letak nama situ, sekali datang lembunya kok tak sama kan. Rupanya ambil gambar lembu sado, belinya lembu macam-macam lah kan. Jadi mana yang mampu, carilah yang bagus korban ni. Ya. Jangan cari yang murah je. Ya. Korban ni cari yang paling baik. Kita duk cerita korban Kabil, korban Habil. Tapi carinya surau ni berapa? 1,000. Surau ni berapa? 600. Ada murah. Kali datang tengok lembunya macam besar kambing. Kan? Dah tak puas hati pula. Kan? Ini naik 2 orang dah tergolek lah lembunya. Macam mana naik 7 orang. Kan? Jadi berapa yang kita mampu. Tapi kalau itu je kemampuan kita memang tak berapa nak ada. Yang ada contohnya hantar pergi Bangladesh ke satu bahagian entah RM200 ke. Mungkin ada saya tak tahulah kan ya. Jadi kalau itu kemampuannya silakanlah. Ya. Pahalanya juga besar. Ya. Jadi kalau nak tahu berapa banyak pahala korban tuan-tuan. Lepas korban nanti kita sangkut dia punya bulu dekat pagar tu. Kiralah bulunya. Kalau nak tahu pahalanya berapa banyak. Kan kerana setiap bulu itu pahala insyaAllah. Ya. Jadi saya galakkan tuan-tuan semua untuk berkorban. Aku qauli hadza wa astaghfirullahalazim wa lakum tanggung atas berkafarah dan suratul asr. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa tawassaw bil haqqi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله
أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا